Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, pengurusi ahli tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun, bermuzakarah dan beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan yang ada ini cukuplah untuk menjadikan kita seorang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebenarnya kita duduk dalam majlis ini, kita dapatlah keberkatannya. Pasal awal-awal lagi penceramah dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 3 dapat dah. Salam 1, rahman Allah Ta'ala 1, keberkatan 1. Salam itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau dulu ni, waktu saya mengaji dulu, kita baca Yasin, kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Ulang. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang 16 kali. Tiup pada tangan dan sapu pada badan untuk kesihatan badan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Pada Yasin tu kita baca 16 kali, ulang sampai 16 kali. Tiup pada tangan dan sapu pada badan. Dulu waktu kami mengaji dulu gitulah buat. Tiap-tiap pagi baca Yasin, dan apabila bertemu dengan salamun qaulam mir rabbir rahim, ulang 16 kali. InsyaAllah kita akan selamat. Pasal salamun qaulam mir rabbir rahim, salam itu merupakan pertanda dari Tuhan yang Maha Mengasihi. Salam itu, nama Allah pun ada As-Salam. Kita pun tiap-tiap kali lepas sembahyang kita baca Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. Berapa kali dah tu? Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Apa lagi? Fahina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata daras salam. 5 kali. Tiap kali lepas sembahyang kita baca Allahumma antas salam, wahai Tuhan kami, engkaulah kesejahteraan. Minkas salam, daripadamu je wahai Allah kesejahteraan itu. Walaika ya'udus salam, kembali kesejahteraan juga padamu. Kita tiap hari jumpa kawan kita ucapkan salam. Assalamualaikum, hukumnya sunat dan menjawabnya hukumnya wajib. Tetapi perlu diingat, apabila orang beri salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila disebut Assalamualaikum warahmatullah, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan orang buat begitu. Lebih-lebih lagi penceramah, jangan panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak ada harapan, Pak. Silap. Jawapan mesti panjang daripada apa yang disalamkan oleh tuan guru tadi. Kena ingat tu. Jadi biasanya kadang-kadang Nabi beri salam 3 kali. Seorang sahabat tak menjawab salam Nabi. Nabi Assalamualaikum, dia diam. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, baru jawab Waalaikumsalam. Nabi tak bersama kata awak tadi, aku suka kau beri salam banyak kali ya Rasulullah, kau doakan aku. Begitu. Nakkan doa tu banyak-banyak. Tapi jangan tuan buat begitu pula.
Assalamualaikum, lagi sekali. Bukan begitu maksudnya, nak cerita ni. Itu sebabnya Nabi beri salam dan bersalam. Bersalam itu yang mulanya banyak, yang menyambut sikit pahalanya. Yang mulanya banyak pahalanya, yang menyambut sedikit. Dan yang mulu dia lah yang cabut tangan, kena ingat tu. Yang mulu dia yang cabut, jangan yang menerima cabut, salah. Yang mulu dia yang memberi, dia yang cabut. Tu nundang salam. Dan kalau kita masuk masjid, ada orang assalamualaikum, kalau orang tak ada, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kena ingat tu. Masuk masjid, assalamualaikum kalau orang ada. Orang tak ada, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jangan assalamualaikum kalau orang tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang jawab pula. Tetapi tidak sunat bersalam dengan orang waktu masuk masjid. Ingat tu. Tak sunat bersalam orang dalam masjid sebelum sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kena ingat tu. Tu ingat. Selalu orang lupa. Tidak sunat bersalam kepada orang yang baru masuk, orang yang menerima, kecuali selepas kita sembahyang tahiyatul masjid baru sunat bersalam. Saya pun tak boleh buat tu sebenarnya. Bila masuk orang salam, sambung jugalah. Guru saya dulu boleh buat. Bila dia masuk masjid, orang nak salam, nanti dulu. Itu bagus je. Kita sekarang tak boleh buat. Tundang salam. Kemudian warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi rahman Allah. Rahman Allah Ta'ala ini amat luas. Wasi'a rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahman Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni sebenarnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat. Itu rahmat tu. Itu sebab Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani. Dia tak sebut Bismillahil Muntaqimil Jabbar. Dengan nama Allah yang Maha Pendam lagi Maha Perkasa. Takut orang. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh hal demikian, kita menyembelih ayam, tak ada Ar-Rahman, tak ada Ar-Rahim. Bismillah saja. Tundang dia. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim menyembelih ayam, menyembelih lembu kerbau, tak ada Bismillahi Allahu Akbar saja. Kalau ada Ar-Rahman, yang sembelih dia. Itu sebabnya kita dengan binatang ni pun kena berhati-hati. Selalu orang silap. Selalu kadang-kadang orang buat korban, dia menyembelih binatang itu di hadapan binatang, hukum tak boleh. Ada 3 ekor lembu, sembelih depan lembu tu. Sembelih lembu depan lembu lain, lembu tengok je. Lepas ni mampu aku dia kata. Tu silap. Selalu surau-surau masjid silap. Mesti tutup mata dia atau jauhkan sebelah, jangan nampak. Dan jangan mengasah pisau di depan binatang, tak boleh. Dia asah pisau depan binatang tu. Binatang tu ada perasaan juga. Tengok je. Lepas ni akulah. Tundang tu tak boleh. Jangan dicabut bulu ayam tu, cabut leher. Nak cabut sakit dia. Jangan. Itu nundang sembelih. Jangan menyembelih di hadapan binatang, jangan diseksa dia, jangan ditendang dia, jangan dibuat sesuatu yang menyeksa binatang itu waktu nak sembelih. Itu di Eropah paling bagus. Di Eropah ditembaknya di sini, tembak dengan alat untuk pensan dia. Tembak perlahan, pensan, sembelih senang sembelih. Itu. Kita tak terajang binatang, kan haram hukum. Tu binatang pun ada perasaan. Itu sebabnya haram hukumnya kita mengurung kucing sampai tak makan dia, hukumnya haram. Habis. Itu rahmat Allah Ta'ala.
Jadi kita ni menumpang rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita boleh masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Tak harap kita menyemayang, tak harap. Nabi kita, aku pun tak boleh masuk syurga melainkan kerana rahmat Allah Ta'ala. Kita masuk neraka kerana keadilan Allah Ta'ala, masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Yang kita cari rahmat tu lah, rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni sebenarnya Allah Ta'ala memang nak suruh kita masuk syurga juga sebenarnya. Kita je tak nak. Itu sebabnya apabila kita berdoa, Rabbil fili warhamni, ya Allah ampunkan dosaku, rahmatilah akan aku. Rahmat tu cari. Kita tak boleh harap rahmat kita ni. Semayang kita tak boleh harap. Pasal kita semayang ini tak cukup sebenarnya. Tak cukup complete. Kalau nak harapkan semayang kita tak masuk surga, kita memang tak masuk. Yang kita harap rahmat saya sekarang. Kita lihat, kadang-kadang tak cukup, khusyuk tak cukup, merayau hati tak khusyuk. Dari awal sampai sudah bercakap je hati. Memang hati kerja bercakap. Kerja hati memang kerja bercakap. Syaitan pandai pusing bagaimana nak merosakkan sembahyang kita tu. Teringat-ingat kita benda-benda yang pelik-pelik yang tak sepatutnya kita ingat. Dibawa filem-filem tu oleh syaitan. Filem-filem yang tak sepatutnya kita ingat balik. Siapa ni? Syaitan ni. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang waswaskan dalam hati. Itu panggil al-khannas. Syaitan yang al-khannas, yang keluar masuk. Itu kerja dia. Memang kerja syaitan begitu dah. Jadi kita harapkan rahmat. Itu sebabnya satu hari seorang sahabat nak mati. Nabi pun sampai. Nabi kata istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Sahabat yang pandang ke Nabi. Nabi senyum. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, engkau senyum ya Rasulullah. Aku tengok tak taubat pun dia. Tak, Nabi kata, aku tengok mata dia ada tanda-tanda menyesal. Allah ampunkan dosa. Nak mati dah tu. Mata dia je Nabi yang kenal. Tanda-tanda menyesal. Allah ampunkan dosa dia. Ingat tu. Besok nak mati buatlah mata begitu. Begitu juga di padang mahsyar tu. Seorang ahli neraka dah, maksud neraka dah. Pandang belakang. Nak tanya, kau pandang belakang pasal apa? Ya Allah, Tuhanku, mudah-mudahan kau ampunkan dosaku ya Allah. Mana tahu engkau Tuhan aku tak berputus asa lagi dari rahmat engkau ya Allah. Aku tak berputus asa dari rahmat engkau ya Allah. Allah masukkan ke syurga. Itu nak masuk neraka dah tu. Tapi oleh kerana dia belum lagi berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, itu sebab kita apa-apa hal jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau dosa banyak mana, segunung mana pun dosa kita harapkan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah Allah ampun. Apa tanda-tanda dosa kita Allah ampunkan? Kita senang berbuat baik. Itu. Ingatlah kita, berbuat baik itu bukan termudah, tapi oleh kerana kita dah Tuhan bagi hidayah, taufik hidayah, insya-Allah mudah. Itu ada kemanisan beriman, kemanisan beribadat, seronok, suka. Kalau ada rasa begitu, ada harapan. Kalau rasa rimas tengok orang masjid, imam sembahyang lambat pula, lagi rimas. Slow imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hati kita. Nak mampu imam. Sakit. Gitu. Tapi orang yang rasa manis beriman lagi lama. Sebab Nabi sembahyang lama. Nabi sembahyang kan lama. Nabi sembahyang malam lama sampai mengangkat diri lama. Kita pun dapat lama-lama sangat pun tak larat juga. Lama sikit lah. Begitu. Habis. Itu rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita orang mati sebut Allah yarham.
semoga Allah merahmati. Ada lagi orang jahat bagaimanapun disebut Allah yarham juga. Itu pesan tuan, kalau bapak kita dah mati, jangan sebut arwah. Orang Melayu suka arwah bapak saya, arwah mak saya, arwah bapak saudara saya. Bukan arwah Allah yarham bapak saya. Tukar. Maknanya semoga Allah merahmati bapak saya, baru jadi. Tak, arwah bapak saya. Kan tak kena tu. Apa idahnya bapak arwah tu? Kena sebut Allah yarham bapak saya. Mana semoga Allah merahmati bapak saya. Nah, jangan almarhum. Almarhum tak ada doa. Almarhum itu mana? Orang yang dikasihi, belum tahu lagi. Allah yarham. Jadi kalau orang panggil besar kan almarhum, jangan jadi orang panggil besar. Orang panggil besar kan almarhum. Habis. Wabarakatuh, berkat. Belum start lagi ni. Baru nak mula ni. Belum. Wabarakatuh. Berkat. Berkat ni kita perasan. Makna berkat macam-macam. Kalau orang kahwin, berkat tu telur tu berkat. Dah dapat berkat, dapat telur lah tu. Kalau dia kata bagaimana perniagaan, berkat juga, maknanya untung juga. Tu. Atau dia kata bagaimana perniagaan, berkat orang tua-tua, maknanya doa orang tua-tua, tu maknanya berkat. Tetapi makna berkat sebenarnya ialah kebaikan yang berpanjangan. Mana berkat itu kebaikan yang berpanjangan, sepanjang-panjangnya baik. Kita perasan ya, dia tu wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit, air yang diberkati. Air hujan ada keberkatan. Itu sebab kita boleh buat ubat air hujan malam Jumaat. Boleh buat ubat. Air Zam-Zam ada keberkatan. Minum, cara minum air Zam-Zam tu orang tak mengaji. Minum tak tahu dia. Gini minumnya. Cara perubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum seteguk. Letak niat. Ya Allah Tuhanku, sembuhkan penyakit aku. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk yang kedua. Ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Letak. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk lagi. Ya Allah, terangkan hati aku. Begitu cara. Baru minum. Baru cara betul. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Guguk. Tak mahu dia. Itu cara. Itu ada keberkatan. Sebenarnya keberkatan ni, orang buat kajian. UPM ada mission dia. Mengkaji orang. Kanak pemuda-pemuda yang jahat-jahat ni, yang haru biru ni, dites darah dia. Darah dia kelang-kabut. Dalam meter dia kelang-kabut. Setelah ia bersalam dengan orang alim, salam je. Tes balik semula. Tenang balik dia punya. Itu kajian komputer. Maknanya masa budak tu kelang-kabut jahat, bersalam dengan orang alim je. Test sekali lagi. Tengok komputer dia setelah elok balik. Begitu. Itu keberkatan tu. Betul orang alim. Tapi saya pesan tuan, jangan minta berkat dari orang alim, salah. Ustaz minta berkat, hai jangan, haram hukum. Ya Allah, keberkatan yang ada pada tuan guru ini turunkan kepada saya sikit, itu boleh. Tuan guru tak boleh bagi berkatan Allah Ta'ala bagi. Kena ingat tu. Selalu orang silap. Selalu orang jumpa saya, Ustaz bagi berkat sikit, mana boleh. Salah. Ya Allah, keberkatan yang ada pada tuan guru ni turunkan sikit kepada saya, pada aku. InsyaAllah akan turun keberkatan tu. Habis berkat dah. Kurang berkat. Gitu. Jadi
Itu di keberkatan. Itu sebabnya kita baca Quran, orang Jepun buat kajian, Jepun diambilnya air 4-5 botol, letaknya satu, dibacanya jampi-jampi Jepun, jampi Kristian, jampi Yahudi, jampi Kristian, jampi Bengali, jampi Hindu, Islam. Tiap-tiap air yang dijampi oleh Jepun, oleh Kristian semua ni, yang agama-agama lain ni, kelang kabut air itu. Air itu kelang kabut. Tetapi air yang dijampi dengan Al-Quran nampak gelombang yang cantik, molekul dia cantik. Itu. Tak dapat kita bayangkan, percaya tak percaya, Jepun buat kajian, air yang dijampi dengan Al-Quran nampak molekul dia cantik. Oleh demikian saya pesan tuan-tuan, air Zam-Zam yang tuan-tuan beli itu jangan letakkan depan televisyen. Letak depan televisyen kan lagu-lagu macam-macam, kelang kabut air itu. Air Zam-Zam kelang kabut pasal dengar lagu rock itu. Mesti letakkan jauh dari televisyen. Air Zam-Zam ke air apa-apa yang dijampi itu jangan letakkan depan televisyen dan didengar lagu televisyen tu. Ingat. Itu sebabnya kita yakin penyakit-penyakit kita akan sembuh dengan Al-Quran, kerana Al-Quran bila dapat air itu jampi dengan Al-Quran, dia gelombangnya lain. Itu yang buat kajian Jepun, di Barat tak terima, itu ajalah. Barat pasien dia lah tak terima, tapi Jepun terima. Itu kajian. Itu sebabnya kita lihat bahawa sungguhnya Al-Quran kata subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard min anfusihim ma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang subhanallazi khalaqal azwaja, menciptakan berpasang-pasangan daripada tumbuh-tumbuhan dan dari diri mereka itu dan daripada apa yang mereka tidak ketahui. Semua ada pasangan. Manusia ada pasangan, air ada pasangan, angin ada pasangan, semua ada pasangan. Jadi ubat-ubatan sebenarnya terdiri dari sesuatu yang dekat dengan yang sakit itu. Itu sebabnya orang itu sakit, apa sakitnya? Sakitnya leukemia. Leukemia itu darah. Maka darah itu berasal daripada air, maka lawannya air ubatnya, air Zam-Zam ubatnya. Kalau air Zam-Zam tak boleh, gunakan apa yang mengalir dalam, apa yang hidup dalam air, belut umpamanya, ataupun tanah, lawan air tanah. Air tanah itu yang bagusnya ambil tanah dari Mekah. Tanah Mekah tak boleh bawa balik, hukumnya haram. Tetapi dibolehkan kalau buat ubat. Air Mekah direndam dan diminum. Atau kalau gatal, disapu pada tangan kita, hilang gatal. Tetapi menggatal tak hilang. Itu dia. Itu keberkatan. Contohnya lagi, baru ni kawan saya kita, seorang India yang pakar membakar manusia ni, dia sekali bakar orang Melayu, Thailand, dia bakar, nampak cahaya pada kaki, dia kenal ni orang Islam. Maksudnya orang-orang Hindu yang dibakar itu meletup-letup perutnya, minum arak itu, perut meletup, busuk sebusuk-busuknya. Tetapi orang Islam kakinya bercahaya. Itu kelebihan orang Islam. Orang Islam yang dibakar itu bercahaya kakinya. Itu keberkatan. Sama juga tuan-tuan, mungkin tuan dah dengar, saya cerita lagi sekali lah.
Allahyarham Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS, senang. Apabila ia nak bawa ke Kedah jenazah, kapal terbang yang nak bawa itu menurut pilot dia tak berani bawa, dia kata pasal dah rosak kapal terbang tu, terbang yang dah tak boleh pakai dah, nuri itu, dia tak berani nak bawa. Tapi arahan dia tu menggali, arahan dibawa jugalah, takut dia kata. Tetapi kapal terbang tu elok jalan macam biasa. Yang paling ketara sekali ialah bila kapal terbang jalan, awan ikut jenazah tu, ikut sampai Kedah. Bengali pilot tu masuk Islam 3 hari kemudian. Dia tanya siapa orang yang duduk dalam yang mati ni, siapa? Dia rasa kagum, akhirnya dia masuk Islam. Bengali senang masuk Islam, Bengali payah mempertahankan kebengalian dia tu, payah, dan masuk Islam dia, dan akhirnya dia pindah ke London, duduk London kerana saudara mara dia marah dia masuk Islam. Tapi nak ceritanya, awan ikut Ustaz Fadil Noor tu, awan ikut. Biasa kita dengar cerita Nabi waktu kecil awan ikut, Nabi waktu kecil pergi ke Buhairah itu kan awan ikut. Itu bukan mukjizat, dia panggil irhas. Nabi belum jadi Nabi lagi. Aku nak cerita kelebihan-kelebihan apa namanya orang-orang yang berjuang kepada Islam yang orang tak suka tu. Okey, sekian dimaklumkan. Habis. Belum start lagi ni. Ada riwayatkan, ada ulama berkata, man arada dunya wa ikhtaraha al-akhirah aqballahu bisitu uqubat. Barang siapa yang sibuk mencari keduniaan dan lebih utamakan daripada akhirat, Allah seksa dia dengan seksaan. Ya, barang siapa yang sibuk mencari dunia dan kelang kabut cari dunia, lupakan akhirat, Allah seksa dia dengan 6 seksaan. Yang pertama, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang 3 di dunia ini ialah, yang pertama, fa'amalun laisa lahu muntaha, angan-angan yang tak berkesudahan. Angan, mau. Tak cukup. Dah dapat pangkat, nak pangkat lagi, nak kaya lagi. Pasal yang dia utamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu utamakan hidup dalam dunia ni. Terus dia maklum bahawa kita ni bangun pagi pergi kerja, petang kan balik, jam, penat, tidur, pagi besok pergi kerja lagi, balik petang, penat, tidur. Nak ke mana sebenarnya? Mana? Cuba terfikirkan apa hal dalam dunia. Sebabnya kita kena ingat, kita mesti tahu apa tujuan datang ke dunia ni. Kita tahu. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Allah merupakan dosa yang tak dapat diampunkan kalau seseorang itu tak tahu datang daripada mana, apa tujuan datang ke dunia ini, dan ke mana akhirnya. Akhirnya kita mesti tahu ketiga tu. Kita datang daripada mana, apa tujuan kita, ke mana arah kita akhirnya. Ingat. Sedia maklum kita datang dari Allah Ta'ala. Dan jangan cakap saya tak minta pun datang ke dunia ni. Sombong betul dia. Kata Hamka, kata di Imam Ghazali, kalau ditanya mengapa saya tak minta pun datang ke dunia ni, tanya dia, masuk balik perut ibu bang, masuk balik perut. Tanda dia. Yang syukur kita kepada Allah Ta'ala dan dapat melihat dunia ni. Tapi ada tujuan, ada urusan, ada kerja datang dunia ni. Pasal kita akhirnya akan mati, akhirnya. Bukan datang dunia, bukan suka-suka dia. Tak, ada kerja.
ada tugas, ada tanggungjawab, ada kewajipan yang patut kita laksanakan datang dunia ni. Bukan suka-suka. Kita ingat bahawa besok menyesal di padang mahsyar, menyesal di alam kubur. Ingat, dalam kubur besok yang mula-mula datang bukan malaikat nakir. Yang mula-mula datang malaikat Ruman namanya. Mula-mula datang malaikat Ruman namanya. Diperintah yang mula-mula datang dalam kubur kita nama malaikat tu Ruman. Diperintahnya kita tulis kebaikan dan kejahatan kita. Itu yang takut tu. Mula-mula sekali tulis kebaikan, tulis kejahatan. Kebaikan itu dah elok nanti. Kejahatan dengan apa tulis? Dengan tangan. Kain, kertas, kain kapan. Dakwat, ayu. Malaikat Ruman perintah. Itu yang takut. Kita belum mati lagi ni. Mati besok baru terasa macam mana aku dulu dalam dunia. Kalau aku semayang, kalau aku wirid, kalau aku baca Quran, kalau aku sedekah, kalau aku baca Quran, macam-macam penyesalan yang tak berkesudahan. Kita banyak masa yang kita buang begitu je. Tak ada kita isi dengan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita senang di padang mahsyar, senang di dalam kubur. Yang penting sekarang di kubur. Padang mahsyar lambat lagi. Sekarang yang akan dihadapi tiap orang mesti tak tahu bila masa. Sekarang kita mesti fikir takutkan kepada kematian tu. Kalau takut mati tu, takut persiapan mati tak ada, takut. Yakin kita boleh balik je lagi? Tak yakin. Tak yakin kita boleh hidup besok? Tak yakin. Kita bimbang-bimbang. Sihat-sihat ni dah sampai masa tak sangka ada dalam ceramah tadi duduk belakang sekali sudah. Tak bimbang kita. Waktu tercabut nyawa tu menyesal tak habis. Dulu kau dalam dunia kau hebat lagi. Sekarang kau tak nyawa. Apakah persiapan yang telah kau siapkan untuk kau bawa ke alam kubur? Apa kita nak kata? Berperasaan dulu kenapa aku tidur? Pasal kita tak perasan kita akan mati, tak perasan. Tengok orang mati tu sebabnya di antara penyebab doa tak makbul kerana tengok orang mati, tengok orang tu mati. Tidak kita mengambil iktibar kematian itu. Tengok orang mati itu ingat kita akan mati, bukan tengok orang mati itu mati. Itu tengok dengan hati, bukan dengan mati. Tengok dengan mata hati, bukan dengan mata. Dengan mata tengok orang mati itu. Tengok dengan mata hati, tengok hati itu. Berkata hati itu, mati dia tu, nanti aku akan mati juga, macam dia tu mati juga. Mesti sampai masanya. Mesti sampai ketika yang tak tahu bila. Tak tahu. Tu dia pesannya. Habis kita balik-balik. Tu dia. Maka angan-angan tak bersudahan. Yang kedua, wa hirsun ghalibun la yasalu qanaah. Yang kedua, loba yang tak berkesudahan. Tak cukup-cukup. Orang yang ada 1 million harta, dia kata apa? Nak jadikan 2 million, 2 juta. Orang yang ada 2 juta, nak jadikan 4 juta. 10 juta, 20 juta. Cukup? Tak cukup. Orang yang 1 billion, dia mesti nak jadikan 2 billion. Dia mesti meniaga lagi. Dia tak mau berhenti meniaga. Pasal tak cukup rupanya. Betul Nabi, lau kana li Adam wadiyan min dhahabin labtagha salisan. La yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kalau anak Adam ada 2 emas, takkan cukup, nak 3. Akhirnya yang penuh dalam mulutnya tanah juga. Itu sebab waktu kita mati besok, waktu kita mati, Allah Ta'ala bagi peluang roh kita balik ke kubur. Itu yang saya tu. Allah Ta'ala bagi peluang kepada roh kita balik ke kubur, tengok jasad kita. Sayu hati kita tengok jasad kita, makan di ular, makan di
kala, makan di gula, makan di cacing. Jasad kita tu kita tengok. Itu sebabnya Allah Ta'ala tak bagi binatang-binatang makan orang-orang yang saleh. Tak hancur badannya. Itu. Nabi-Nabi kan tak hancur badannya. Ada orang yang bukan buat kajian, ada orang yang tergali kubur di apa namanya di Madinah tu, tengoknya jasadnya masih ada. Kawan saya begitu juga di Penang, dia mati lama dah, dia mati stroke. Jadi dia mati, orang gali kubur, tergali kubur dia, cangkul, jasadnya hidup lagi. Tu. Dan kain kafannya pun tak bergerak, kain kafan pun tak hancur. Tuan beri kelebihan orang alim, dia alim dan praktikal. Kita tidak alim, kita beramal lebih sikit, berbanyakkan amalan, berbanyakkan baca Quran. Pasal bila baca Quran itu adalah untuk menyenangkan kita jawab soalan muka nakir. Kena ingat, baca Quran untuk menyenangkan kita jawab soalan muka nakir. Dan baca Al-Mulk mengelakkan dari siksaan kubur. Baca surah Al-Mulk, nak tidur baca surah Al-Mulk. Nabi baca Al-Mulk dan As-Sajdah. Yang bagus tambah lagi Al-Waqi'ah. Memang susah mengantuk, tapi mengenang-enangkan dalam kubur besok, kita baca je. Pelulik yang mengantuk-mengantuk tu, mengantuk-mengantuk pun baca Al-Mulk sekurang-kurang, supaya mengelakkan dari siksaan kubur tu. Kita takut kubur ni. Cuba tu bayang-bayangkan sekejap, bayang-bayang, pejamkan mata, tengok orang angkat kita sebelah kubur tu. Angkat, letak bawah. Sudah masuk dalam kubur kita. Tutup dengan papan, tutup lagi dengan tanah, pijak lagi. Seorang-seorang aja. Macam berani agak-agak. Takut. Tetapi takut pun mati juga, itu masalahnya. Yang ditakuti bukan mati itu, mati takut tak guna, mati juga. Yang ditakuti persiapan untuk mati tak ada, itu takut. Sekarang ni kita boleh elak daripada masuk surga, masuk neraka. Boleh elak daripada masuk neraka. Itu kita elak. Mati tak boleh elak, mesti mati. Sibuk kita mencari jalan untuk jangan mati, bukan? Makan ubat, macam tu ubat makan. Jogging pagi-pagi takut mati cepat, tapi mati juga. Banyak orang mati tengah-tengah jogging mati. Takut mati. Tetapi orang tak takut persiapan mati. Itu tuan-tuan kata ramai orang tuan ceramah hari ni, yang tak datang lagi ramai. Itu. Habis. Tu sebabnya kita cerita. Kita lihat kisah zaman dulu. Orang tak cukup-cukup ni. Tak cukup-cukup. Apabila dua orang berjalan-jalan dengan Nabi Isa berjalan-jalan. Dia tak kenal yang tu Nabi Isa. Dia berjalan, dia bawa kuih 3 buku. Sampai jalan, Nabi Isa kata makanlah. Dia makan 2, Nabi Isa 1. Yang ke dia makan 1,5, satu orang 1,5. Dia makan 2. Nabi Isa tanya, roti yang lagi 1 mana? Dia buat tak dengar. Dia makan roti tu. Tak apalah, jalan, jumpalah kambing seekor. Nabi Isa pun sembelih kambing tu. Dah sembelih, mati kambing. Dah mati, hidup balik kambing.
Dia kata, hidup balik. Kau heran tak? Heran. Kau heran tak ada orang curi roti lagi satu? Dia buat tak dengar. Dia yang curi roti tu. Jalan-jalan, jumpa sungai. Pijak sungai elok, macam pijak simen ni, elok. Dia heran juga dia. Heran, macam mana boleh pijak simen? Pijak sungai. Kata Nabi SAW, kau heran tak? Heran. Kau heran tak ada orang curi roti lagi satu? Dia buat tak dengar. Jalan-jalan, jumpa emas 3 buku. Jumpa emas. Nabi SAW kata, kau satu, aku satu. Yang lagi satu? Yang lagi satu, kita beri orang yang curi roti tu. Saya curi roti tu. Mengakulah dia. Mengaku dia. Tak apalah, Nabi saya, tak apalah. Aku pergilah. Kau nak ambil dah benda ni. Ambil lah. Nabi saya pun pergilah. Tinggal dia seorang-seorang. Berangan-angan nak jadi orang kaya. Tiba-tiba datang perompak. Dia rompak 3 emas tadi. Dibunuhnya kawan tu. Berapa style dapat emas, style pun tak dapat. Rompak elok 3 orang, dapat seorang satu. Seorang satu emas. Tapi tak apalah. Kalau begitu, sebelum kita bawa emas ni balik, kita makan dulu. Seorang beli roti. Seorang beli roti, 2 tinggal menunggu emas tadi. Dia berdua berpakat, kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat seorang 1,5. Mula tak cukup. Tak cukup. Tunggulah. Tunggu. Kawan pun dah boleh makan roti, dia balik. Dia bawa roti. Dia bawa roti, diserangnya, dibunuh kawan dia yang bawa roti, mati dia. Dia akan dapat seorang 1,5. Rupa-rupa yang pergi tu pun berangan. Kalau aku bunuh 2 tu, aku dapat 3. Dia racunnya roti tu. Habis mati 3-3. Tu yang tak cukup-cukup tu. Itu nak cerita. Dah sibukkan dunia, tak cukup-cukup, akhirnya mati. Sama juga satu kisah. Seorang kaya mengatakan kepada orang kampung, saya ada tanah beberapa ekar, ambillah tanah ni, ukurlah banyak mana tuan-tuan dapat, banyak itulah saya bagi. Salah seorang di antaranya pergilah mengukur tanah. Mesti bertolak sebelum terbit matahari, selepas terbit matahari, dan mesti balik ke tempat asal sebelum terbenam matahari. Pergilah seorang. Di antara seorang pergi tu bawa bekal. Ukur jalan kaki, jalan. Dah tengah hari. Tengah hari perut lapar lah. Dia fikir-fikir, kalau aku makan berapa langkah rugi. Tak payah berhenti. Makan, tak payah makan. Cari tanah. Yang penting tanah. Jalan, dah petang. Petang baru rasa lapar perut. Baru nak makan, tapi perut terlalu lapar. Jalan-jalan, mati di tengah jalan. Berapa ekar dapat tanah? 6 kaki aja. Tu orang tak cukup-cukup tu. Sibuk dengan dunia. Balasan Allah Ta'ala, tak cukup-cukup, loba. Itu balasannya. Itu sebab saya kata tadi, kalau sibuk dengan dunia, sibuk, siang malam, akhirnya tak mana juga. Tu tuan bayangkan, orang yang ada duit 1 bilion tu, berapa keping canai dia makan agak-agak? Sekeping juga. Paling banyak 2 keping. Setiap orang miskin makan banyak. Dia doktor tak lagi makan. Ada pertandingan di Melaka sekali makan canai. Seorang tu makan 20 keping. Menang 20 keping. Lepas tu dia minum, meletup perutnya, mati dia. Tu di Melaka. Itu balasan. Pasal orang tak makan 20 keping.
Tu sebabnya orang kaya-kaya ni dia takkan cukup. Akhirnya mati, yang dibawanya apa? Sayang. Tu sebabnya duit kita jangan sayang. Duit yang kita punya, yang kita sedekahkan, itu kita punya. Yang kita simpan dalam bank itu bukan kita punya. Tu ingat tu. Selalu orang lupa. Simpan lagi. Suka tengok nombor. Suka tengok nombor 10,000, 20,000, banyak duit aku, banyak. Suka. Satu orang India di Ipoh. India lah, Hindu lah. Dia jadi ceti. Simpan duit. Banyak. Lama-lama bank pun tak percaya. Dia simpan duit kat rumah. Anak-anak minta, isteri minta, dia tak bagi. Dia sayang duit dia. Dia kata minta duit senang-senang, orang simpan duit, cari duit payah-payah, minta senang-senang. Dia tak bagi, simpan duit, simpan. Banyak duit dia. Simpan di rumah. Pendek kata cerita, sakit jantung. Doktor kata kena bayar sekian-sekian ribu. Marah doktor tu. Senang-senang nak minta duit, dia kata. Padahal dia sakit jantung. Tak lama lumpuh dia. Baru isteri boleh buka duit almari. Buka almari, habis duit makan dia anai-anai. Itu cerita betul. Hindu lah. Itu nak cerita sibuk, akhirnya ke mana? Tak mana. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Itu sebab kita ni, kalau tuan-tuan yang muda-muda ni mesti beramal dari muda. Kalau mati muda, tak beramal, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kena ingat ni. Ingat, kita mati muda mati, tak dapat menikmati dunia ni. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Jadi kalau dah tua, kurang amal, baru menyesal di padang mahsyar besok. Menyesal, mengapa, apa nak mengapa? Tak ada guna apa dah cakap. Kita ni bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana jadi orang beriman. Syukur sangat-sangat. Nasib baik kita ni orang beriman, sebaik kita ni orang Islam. Nasib baik. Kalau kita jadi orang Hindu, sembah tepekong, sembah kuil, kan bangang nama tu. Tu kita jadi orang Islam, kita pertahankan Islam betul-betul. Jangan jadi setengah-setengah orang anti hadis. Tak tahu kita mengapa. Kalau anti hadis, kalau tak percayakan hadis, nak percaya apa benda lagi? Kita percaya Muhammad raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama. Kalau cakap Nabi tak ditolak, nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang macam mana? Sembahyang 4 rakaat tu hadis, sembahyang 3 rakaat tu hadis. Tu ditolak pula hadis. Yang malang sekali ada penyokong-penyokong tu. Dia nak bezakan Allah dan Rasulnya. Itu rosak. Kita tak kata dia orang kafir, tapi separuh lah. Begitu. Sekian dimaklumkan. Nanti orang marah pula. Jadi gitu. Habis. Boleh sikit lagi Boleh. Quote Al-Qur'an. Itu yang pertama. Maknanya angan-angan. Yang kedua, wahsun ghalibun, loba yang tak berkesudahan. Kalau dah loba, suka duit banyak, makan pun kadang-kadang tak boleh. Ada satu kawan saya, bukan kawan, kenalan lah, ada duit bank, kaya, tak boleh makan, duit banyak, tak boleh makan. Es krim tak boleh makan, ucanai tak boleh makan, kambing tak boleh makan. Kan rugi, nak buat apa? Saya kata, makan kambing itu malam ni? Tidaklah. Takut je. Takut mati.
Kalau mati tinggal harta banyak. Tu. Silap-silap doktor tak bagi makan. Boleh makan macam mana itu doktor? Jangan. Kencing manis. Udang jangan, gaut. Kambing jangan, darah tinggi. Saya nak makan apa tuan doktor? Makan kulit roti ajalah. Tu. Apa guna? Cari duit buat apa? Itu dia. Kalau sedekah tak apa jugalah, ada keuntungannya. Makan di akhirat besok. Itu dia ingat. Yang ketiga, wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Yang ketiga, ditarik dari ni kemanisan beribadat. Beramal tak seronok dah. Beramal dah seronok dah. Nak cepat aja. Itu sebab ramai orang tak datang jemaah pasal itu. Pasal mayang surau lambat. Sibuk. Tak dan nak semayang jemaah. Tak dan nak mengaji. Manis dah tak ada. Manis beramal. Beramal juga tak banyak mana beramal. Nak imam slow. Lagi sakit hati dia. Slow imam. Dulu di kampung saya ada satu imam slow sungguh-sungguh semayang tarawih tu. Main tarawih slow sungguh. Assalamualaikum pun slow. Assalamu alaikum. Lari orang. Masa saya kecil dulu lah. Itu hebat imam hebat. Ada dua imam masa tu. Satu terlalu laju, satu terlalu lambat. Tak ramai orang ikut. Saya tengok akhir-akhir sekali tinggal imam dia, Bilal dengan Nazir, 3 orang tinggal, lain cabut habis. Tak sanggup. Tu hebat, 2 jam main tarawih. Tu bayang assalamualaikum slow. Assalamu alaikum warahmatullah. Tu tak demam gitu. Tak seronok dah beramal. Jadi maksudnya kalau kita sibuk dengan dunia, begitulah. Sibuk tak dan dah kelang kabut. Kemudian 3 dibalas di akhirat. Tersambung tahun depan. InsyaAllah sambung lagi pasal 3 tu panjang lagi. Jadi tak sempat kot malam ni. InsyaAllah tersambung akan datang. Jadi di sini ni ada 2-3 perkara nak pesan. Yang pertama ni ada minyak zaitun ni daripada Palestin, jelly. Baru ni ada kawan saya telefon, dia makan 30 biji satu hari. Undang-undang 2 biji je. Dia makan 10 biji pagi, 10 biji tengah hari, 10 biji malam. Keluar habis batu-batu karang dia. Dia tak tahu ada batu karang. Dan boleh juga buat penyakit resdung, barah dan sebagainya. Ada 13 penyakit yang boleh. Ada dan RM100 daripada jualan ni akan dihadiahkan kepada yang aman Palestin dan sebagainya. InsyaAllah. Yang kedua, minyak wangi ini telah dibacakan beberapa ayat-ayat Quran untuk mengelakkan dari gangguan-gangguan syaitan dan iblis dan jin. Dan 3 kalender. Kalender ni dah lewat sangat. Jadi kita jual RM8 saja untuk hadiahkan kepada kawan kita yang selalu ikut saya dan dia accident dan sekarang terlantar di rumah dan kena medical board, dan kita nak hadiahkan dia RM3 daripada kalender ni untuk kawan tu. Tuan yang ada sedikit wang bolehlah dihadiahkan kepada kawan tu. RM8 harganya, RM3 kita hadiahkan kepada kawan yang sakit tu, dan RM5 dibagikan kepada penjual toke dia. Yang kemudian yang selanjutnya kita ingin minta sedikit derma tuan-tuan untuk bangunan Darussalam yang makan belanja beratus ribu untuk pembesaran dan pemasuaian Darussalam, Pusat Perubatan Islam Darussalam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasahihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sultat tawakkuli 'alaika wa sunnah wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maghfuran bi fi ad-darain bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.